Okay, Assalamualaikum. Kita sambung sikit untuk bahagian 2 16.5 bahagian 2 Sex Hormone and Human. Jadi dalam bahagian 2 ni kita akan fokus kepada apa ni? Menstrual cycle. Okay, siapa yang belum tengok bahagian 1 boleh tengok dulu bahagian 1, lepas tu baru sambung dengan video ni. Okay, thank you. Okay, jadi saya akan terangkan mengikut graf ni. Dekat sini kamu tengok ada 3 jenis graf. Yang pertama ialah ketebalan uterus. Ada tebal, ada nipis, ada tebal, ada nipis. Okay, itu ketebalan uterus. Yang kedua ialah cell follicle. Follicle ni makin besar, lepas tu berlaku proses ovulation, dia release egg tu keluar dan follicle menjadi corpus luteum selepas proses ovulation. Yang ketiga ialah graf hormon. Okey, graf hormon turun naik. Ada berapa banyak hormon di situ? Ada 4. Estrogen, FSH, LH dengan progesteron. Tugas kamu ialah untuk kaitkan ketiga-tiga graf ni ataupun tiga-tiga rajah ni untuk menerangkan proses menstrual cycle. Okey, kita mula Pertama, semasa hari pertama menstruation, hari pertama darah keluar. Jadi ketebalan dinding akan menurun. Sebab apa? Sebab dah runtuhlah dinding uterus tu sebab berlaku menstruation. Dalam masa yang sama, FSH dan LH ni akan dihasilkan oleh pituitary gland dekat base of your brain. FSH, follicle stimulating hormone. Maka follicle akan distimulate untuk grow. Follicle cell ni akan dirangsang untuk menjadi besar. Faham? Sebab nama dia pun hormon tu follicle stimulating hormone. Okey. Selepas itu, follicle yang membesar ni dia akan release hormon, iaitu follicle akan release hormon estrogen. Sebab tu semakin follicle membesar, semakin follicle ni grow, become larger and bigger, the level of estrogen become higher. Nampak tak? Bila follicle besar, estrogen makin tinggi. Pada hari ke-13, follicle yang tinggi ni, estrogen level yang tinggi ni, dia akan stimulate kamu punya pituitary gland untuk menghasilkan hormon LH dan FSH dengan banyak. Maka LH dengan FSH akan spike pada hari ke-14, sehari selepas. Hari ke-13, estrogen paling tinggi. Hari ke-14, dia akan release hormon LH. Okay. Hari ke-14, dia akan stimulate hormon luteinizing hormone, dan luteinizing hormone ni dia akan responsible for ovulation process. Okay, tak? Estrogen tinggi menyebabkan LH jadi tinggi. Bila LH tinggi, dia akan menyebabkan proses ovulation. Okay, selepas proses ovulation, egg tu dia dah release keluar daripada follicle ni tadi. Follicle ni tadi akan bertukar menjadi satu struktur yang kita panggil sebagai corpus luteum. Once corpus luteum terbentuk saja, kamu dapat lihat hormon progesteron spike, jadi tinggi. Kenapa? Sebab corpus luteum ni dia menghasilkan progesteron. Faham tak? Itu kaitan dia. Jadi apa fungsi estrogen dengan progesteron ni? Estrogen dan progesteron ni fungsi dia adalah untuk thickens the uterus lining. Dia akan menebalkan uterus lining ni. Nampak tak? Uterus lining ni jadi tebal apabila estrogen dengan progesteron ni tinggi. Faham? Kalau tak faham, kena tanya Okey. Tapi corpus luteum ni tidaklah boleh bertahan selama-lamanya.
Kalau tidak berlaku fertilization, maka corpus luteum ni akan degenerate, dia akan hilang. Okay, dia akan breakdown. Bila corpus luteum breakdown, progesteron pun akan menurun. Okay. Bila progesteron menurun, maka dah tak ada siapa yang nak tahan ataupun dah tak ada siapa yang nak maintain ketebalan dinding uterus ni. Okay. Bila dia dah tak boleh nak maintain ketebalan dinding uterus, maka dinding uterus pun runtuh, shed off. Bila shed off, kembali balik kepada day 1, hari yang pertama, menstruation. Faham tak? Jadi tugas estrogen dengan progesteron adalah untuk thickens the uterus lining, menebalkan. Bila progesteron ni tak ada, ketebalan dinding tak dapat di-maintain, maka dia akan shed off. Faham tak? Dah 5 minit ni explain kat slide ni. Kalau ada apa masalah boleh tanya atau baca slide yang sebelum ni untuk kamu fahamkan dengan lebih lagi. Okay?